Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat untuk dapat bersama-sama menunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempermudahkan kita untuk sama-sama menunaikan salat di dalam masjid secara berjamaah. Dan ini adalah di antara tanda-tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat kepada kita. Ini kerana disebut di dalam hadis-hadis dan asar yang banyak. Antara daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang meninggal dunia pada tahun 32 Hijrah, yang digelar dengan nama Ibnu Ummi Abdin. Qala, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda pernah bersabda, inna min asyratis sa'ah ay yamurra rajulu fi masjidi la yusalla fihi rak'ataini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Asyrati sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. An yamurra rajul fi masjidi la yusalli fihi rak'atain. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah akan ada orang-orang yang masuk ke masjid tetapi tidak menunaikan salat sebanyak 2 rakaat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya dan disebut sebagai hadis yang diterima dan sebagai hadis yang sahih. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila hampir manusia kepada hari kiamat, orang akan masuk masjid tak sembahyang 2 rakaat. Maksud tak sembahyang 2 rakaat ialah masuk masjid bukan untuk salat. Masuk masjid untuk urusan-urusan selain daripada salat, yang menyebabkan mereka hanya menjadikan masjid sebagai tempat-tempat kemegahan dan perhiasan. Masjid menjadi tempat lawatan, tempat persinggahan tanpa ditunaikan hak-hak masjid, iaitu untuk menunaikan salat sebanyak 2 rakaat atau lebih. Di dalam hadis yang lain daripada riwayat Al-Bazzar dan disebut sebagai hadis yang diterima oleh Imam Al-Haisami, ayyajtaza rajulu bi masjidi fala yusalli fihi, bahawa pada hari kiamat orang-orang akan masuk masjid tetapi tidak melakukan salat. Di dalam hadis yang lain yang dikemukakan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad juga daripada Abdullah bin Mas'ud, inna min asyratis sa'ah an tuttakhadha al-masajidu turuqan. Inna min asyrati sa'ah, sesungguhnya di antara dekat-dekat nak berlaku kiamat, an tuttakhadha al-masajida turuqan, di antara dekatnya waktu manusia hampir dengan kiamat, an tuttakhadha, ialah orang ramai menjadikan masjid, al-masajidu turuqan, menjadikan masjid hanyalah sebagai tempat lalu lalang, sebagai tempat lalu lalang. Hadis riwayat Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Maksud Imam Al-Hakim di dalam hadis ini, atau maksud Nabi SAW dalam hadis ini, ialah pada akhir zaman orang ramai akan masuk masjid sebagai tempat lalu lalang, dan juga ada orang yang akan menjadikan masjid sebagai tempat persinggahan tetapi tidak menunaikan kewajipan untuk melakukan solat di dalamnya. Di dalam Islam, kita dibenarkan untuk makan minum dalam masjid. Nabi pernah makan, Nabi pernah minum dalam masjid. Bahkan dibolehkan untuk berborak, bersembang, berpual dan sebagainya dalam masjid. Tidak ada salah. Bahkan hadis-hadis yang menyebut larangan berbicara tentang perkara dunia dalam masjid, semuanya hadis yang tidak sahih. Namun begitu, hendaklah ditunaikan kewajipan masjid, iaitu mesti dilakukan salat di dalamnya. Sekurang-kurangnya salat 2 rakaat yang disebut sebagai tahiyatul masjid, salat memuliakan masjid. Begitu juga di dalam hadis yang lain, Nabi
Di dalam riwayat At-Tabarani menyebutkan bahawa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu masajida turuqan illa li dzikri aw salati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu menjadikan masjid sebagai tempat turuqan, tempat lalu lalang. Dan janganlah kamu masuk masjid untuk bersia-sia, duduk dalam masjid tak buat apa, kecuali untuk berzikir, mengingati Allah dan menunaikan salat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat masjid-masjid kita masih didatangi oleh orang ramai untuk melakukan salat. Dan mereka ini adalah penyebab kepada rahmat Allah. Maka bagi pihak-pihak yang menguasai masjid atau yang menguruskan masjid, mereka memiliki tanggungjawab untuk memastikan orang sentiasa datang masjid seramai yang boleh. Sehingga akan disebut oleh para ulama, andai kata manusia tidak datang ke masjid, dosa orang-orang yang tidak datang ke masjid itu yang pertama akan ditanggung ialah mereka-mereka yang menguruskan masjid. Jadi zikir masjid. Maka sebab itu sahabat-sahabat muslimin dan muslimat rahimakumullah yang jadi zikir masjid, bukan sahaja ada bebanan, ada tanggungjawab pada menguruskan masjid dengan jalan yang baik, namun mereka memiliki dosa dan pahala pada urusan orang ramai datang ke masjid. Sebab itu ada orang-orang yang menghalang orang ramai datang ke masjid atau mengusir orang daripada datang ke masjid. Maka sekiranya masjid itu dihajir. Makna hajir, hajir ni dipulaukan, orang tak main masjid, maka masjid itu dosa tidak melakukan salat berjamaah di situ ditanggung oleh orang-orang yang menguruskan masjid. Maka sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah, kata Imam Ahmad, sekiranya orang yang menguruskan masjid boleh mengikat orang datang masjid, buatlah. Tapi tak payahlah buat sampai sale, kan? 50% diskaun. Selepas sembahyang sini maghrib cuma 1 rakaat. Itu melampau, kan? Zaman sekarang ni nak tarik orang buat sale, buat jualan murah. Ya, kita buat jualan murah selepas sembahyang isyak sini 2 rakaat saja. Itu tak boleh, kan? Maksudnya buat yang benda lain yang boleh ajak orang main masjid, tetapi dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Ajak main masjid, dapat minum teh cuma. Kan, macam kat Petronas sekarang ni, kat Petronas dengan stesen minyak lepas nak promosi, waktu pagi siapa pergi isi minyak dapat minum kopi free. Mungkin masjid-masjid boleh buat promosi. Siapa sembahyang subuh berjemaah, ada sarapan pagi disediakan. Ramai-ramai. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini disebut oleh para ulama bahawa termasuk usaha-usaha menggandakan orang datang ke masjid adalah usaha dakwah yang mana mereka itu akan mendapat pahala yang berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan satu orang main masjid atas usaha kita. Segala ibadat yang dibuat dalam masjid, pahalanya masuk dalam akaun kita. Nabi sebut dalam hadis, man sanna fi islami sunnatan hasanatan, bahawa siapa yang mengasaskan dalam Islam satu sunnah yang baik, fa alaihi ajruha, maka bagi dia pahala, wa ajru man amila biha, dan baginya pula pahala orang-orang yang mengikuti saranan ataupun tindakan yang dia buat. Fala yaqusu minhu syai', tak apa dikurangkan pahala sedikit pun daripada pahala orang-orang yang mengikutinya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada malam ini kita ingin sebut beberapa manfaat dan nasihat kepada diri saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita bermuhasabah. Dan saya datang malam ini sebagai pengganti kepada Al-Fadhil Ustaz yang tak dapat hadir, dan saya ingin mendoakan diri saya dan sahabat-sahabat sama-sama mendapat hidayah dan istiqamah untuk datang ke masjid dan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini kerana disebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih bahawa sesungguhnya di antara manusia-manusia yang mendapat syafaat daripada Allah, yang mendapat perlindungan daripada Allah pada hari kiamat ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, ialah salah satunya orang-orang yang rajin, orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid. Kalau boleh, ke mana saja kita pergi dampingi masjid. Sama ada masjid ini, masjid itu, masjid sana, masjid sini, tak kisah, yang penting masjid. Dan di dalam syarat-syarat memilih masjid ada 4 kategori yang
disebut oleh Imam Ibn Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, kesunahan dalam memilih masjid. Yang pertama, kata Imam Ibn Qudamah di dalam kitab Al-Mughni yang membahaskan tentang sunnah-sunnah masjid, disunnahkan kita memilih masjid yang paling lama. Ini kerana Nabi SAW dan para sahabat menyukai untuk solat di dalam masjid yang qadim, masjid yang sudah lama, kerana padanya lebih banyak barakah, padanya lebih banyak manfaat yang telah disumbangkan oleh masjid tersebut. Maknanya kalau ada dua masjid, masjid jadid wa masjid qadim. Jadid ni baru, qadim ni lama, maka disunnahkan pilih masjid baru, masjid lama. Ini adalah di antara cara-cara memilih masjid. Tak semestinya kena nama tu masjid lama, nama masjid apa pun, tapi kalau dia lama, maka sunnah solat di dalamnya. Itu satu. Yang kedua, di antara memilih masjid, disunnahkan mencari masjid yang paling kurang perhiasan di dalamnya. Disebut di dalam qaul Imam Ahmad, sesungguhnya para salaf membenci untuk solat di dalam masjid yang dipenuhi perhiasan. Masjid bukan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disuruh untuk didirikan bagi membuat perhiasan di dalamnya. Zukhruf. Disebut oleh para ulama, Sayyidina Umar dan sebahagian para sahabat Nabi membenci masjid-masjid yang di dalamnya ada perhiasan, ada gambar, ada ukiran dan ada perhiasan yang melalaikan manusia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu dalam kitab Al-Mughni disebut yang pertama masjid lama, yang kedua masjid yang ada perhiasan. Elakkan pergi masjid-masjid yang ada perhiasan, orang rumai takat gambar, orang rumai duk tengok ukiran, ukiran ni lawa, kayu jati, mahagoni apa semua. Kan? Sembahyang tidak pun. Elakkan pergi masjid-masjid yang begitu. Kerana ia disebut sebagai masjid yang ditarik oleh Allah keberkatan, sehingga manusia tidak melakukan salat di dalamnya kecuali orang-orang yang sedikit. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang ketiga disunnahkan manusia untuk pergi ke masjid-masjid yang di dalamnya adalah imam yang fasih dan imam yang qari. Imam yang qari. Cari masjid yang imamnya imam qari. Qari ini maknanya orang yang fasih membaca Al-Quran. Qari ini asal daripada kalimah qara'a. Qariyun, orang yang fasih di dalam qiraah, orang yang baik dalam bacaan dia, memenuhi hukum-hukum sebutan huruf. Maknanya disebut huruf-huruf dia tidak ada gugur, tidak ada jatuh. Bacaan dia di dalam Al-Quran adalah bacaan yang fasah, yang baik. Maka disunnahkan kita pergi ke masjid-masjid yang di dalamnya ada imam yang qari, yang hafiz, yang menghafal ayat-ayat Allah dengan baik. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kata Imam Ibn Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, maka disunnahkan bagi orang-orang ramai untuk pergi ke masjid-masjid, ke rumah-rumah Allah yang di dalamnya tidak ada penyelewengan, yang di dalamnya tidak ada ajaran-ajaran yang menyeleweng, yang jauh daripada bid'ah, yang jauh daripada kesesatan, dan disunnahkan hadir di dalam masjid atau rumah-rumah Allah yang di dalamnya manusia mengimarahkan masjid tersebut. Jangan pergi masjid-masjid yang hidup. Pergi masjid-masjid yang di dalamnya masjid ada imarah dengan aktiviti-aktiviti ilmu, adanya majlis-majlis pengajian, masjid yang orang ramai datang mengimarahkan masjid tersebut. Ini adalah 4 ciri-ciri atau panduan di dalam memilih masjid. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat untuk sentiasa berada dengan masjid. Kerana sesungguhnya ibadat salat adalah ibadat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan melazimi masjid-masjid dengan melakukan salat akan menyebabkan kedudukan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Nu'aim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna 'abda idza qama yusalli ati bi dhunubihi kulliha fawudi'at 'ala ra'sihi wa 'atiqaihi fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disunnahkan kita memperbanyakkan salat, dan disunnahkan kita ketika salat untuk memanjangkan sujud dan memanjangkan rukuk. Masalah ni tuan-tuan, ramai masjid, banyak masjid dia buat sembahyang
rokok dan sujud dia tak suka lama. Sedangkan para ulama diberi pilihan. Mereka kaji dalam solat ni berdasarkan hadis-hadis Nabi. Kalau kita nak panjangkan solat, dekat bahagian mana nak panjang? Dalam solat ni kalau kita nak panjangkan solat, bahagian mana nak panjang? Para ulama menyebut di dalam solat yang dituntut panjangnya solat itu pada 3 keadaan. Iaitu satu pada qiyam. Pada qiyam ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nak panjang-panjang. Sehingga kan ketika qiyam kata para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah melakukan salat dengan membaca 3 juzuk dalam satu rakaat. Nabi baca 3 juzuk dalam satu rakaat. Iaitu Nabi membaca surah Al-Baqarah kamilah sempurna. Dah 2 juzuk dia lah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung dengan membaca surah An-Nisa. Dah baca surah Al-Baqarah, Nabi tak masuk Al-Imran, Nabi lompat. Nabi baca surah Al-Baqarah kamil sempurna, kemudian Nabi baca surah An-Nisa. Maka begitulah disunahkan di dalam solat, panjangnya qiyam. Tuwalul qiyam, panjangnya qiyam. Kemudian disunahkan dalam solat satu berdiri lama. Yang kedua yang disunahkan panjang dalam solat ialah panjang pada rukuk. Pada rukuk betapa panjangnya Nabi SAW ketika rukuk, kata para sahabat, adalah sama panjang dengan membaca surah Al-Baqarah. Macam mana tuan-tuan baca surah Al-Baqarah? Macam tu panjang rukuk Nabi SAW. Dan begitu juga panjangnya Nabi SAW dalam sujud. Nabi sujud panjang. Sehingga kan kata para ulama, sujudnya Nabi SAW panjang dia adalah dikira 2/3 Al-Baqarah. Lama sujud. Jadi kata para ulama, solat ini yang panjangnya pada 3 bahagian. Satu pada berdiri, satu pada rukuk, satu pada sujud. Tetapi bahagian-bahagian yang lain tak disunahkan panjang. Atau dibolehkan ringkas. Maknanya tahiyat awal tu kalau kita tak mau baca sampai selawat atas Nabi pun, kita nak baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyat awal boleh. Tak mau selawat pun boleh pendek. Bahkan ada lagi bacaan pendek lagi pun boleh. Waktu duduk antara dua sujud tu tak mau baca zikir pun boleh. Boleh cepat, tak ada masalah. Dia tidak batal sembahyang. Begitu juga waktu lain. Waktu i'tidal, nak berdiri lama pun boleh, tak nak berdiri pun boleh. Begitu juga waktu tahiyat. Waktu-waktu lain di dalam solat dibolehkan pendek. Tetapi 3 waktu ini disunahkan banyak. Ketika qiyam, ketika rukuk dan ketika sujud. Dan sekiranya disuruh pilih nak panjang yang mana satu. Maknanya nak panjang qiyam ke, nak panjang rukuk ke, nak panjang sujud, kata para ulama, yang paling afdal antara 3 ni panjang pada rukuk. Okeylah ustaz, kami tak larang nak berdiri lama ni. Okey, tak boleh berdiri lama. Berdiri lama dekat rukuk. Rukuk tu mau panjang. Kalau rukuk tu pun tak boleh panjang, maka barulah kita berdiri lama dekat tempat qiyam. Kalau qiyam pun tak boleh lama, maka akhir sekali pada sujud. Lamakan sujud. Ini adalah 3 waktu yang disunahkan kita untuk berdiri lama. Sebabnya adalah berdiri lama pada rukuk, diikuti dengan qiyam, diikuti dengan last kali sujud. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alasannya kata Nabi SAW, innal abda idza qama yusalli utiya bi dhunubihi kulliha fawdi'at ala ra'sihi wa 'atiqaihi. Kata Nabi SAW, apabila seseorang itu solat, dia berdiri sembahyang, maka Allah akan menyuruh malaikat meletakkan dosa-dosa dia atas kepala dia dengan bahu dia. Setiap kali kita sembahyang, Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan dosa atas kepala kita, atas 2 bahu kita. Bahu kanan, bahu kiri. Letak dosa atas bahu kanan, bahu kiri, letak dosa atas kepala. Fakul lama raka'at. Setiap kali kita rukuk, au sajada, atau kita sujud, tasaqata anhu, maka dosa itu jatuh. Jadi
Nabi SAW, apabila seseorang itu dia solat, dia berdiri nak sembahyang, Allah letakkan dosa di atas kepala dan atas bahu kanan, bahu kiri, atas dua bahu dia. Jadi bila dia rukuk, maka dosa tu jatuh. Dosa atas kepala dia jatuh, dosa atas bahu dia gugur. Kemudian bila dia sujud, begitu juga dosa atas kepala dia jatuh, dosa atas bahu dia jatuh. Selama mana dia dalam keadaan itu. Makna kata kalau dosa kita banyak atas kepala, dosa kita banyak atas bahu dua ni, bila kita sujud lama, maka berguguranlah dosa tu selama mana kita sujud. Bila kita rukuk tu lama, berguguranlah dosa tu supaya lama jatuh. Lagi lama rukuk, lagi banyak dosa jatuh. Lagi lama sujud, lagi lama dosa jatuh dekat rukuk dan dekat sujud. Tapi kalau kita rukuk cepat, Allahu Akbar, cepat rukuk, Sami Allahu liman hamidah, tak sempat nak jatuh, dosa tu tak sempat nak jatuh sikit lah, rugi lah. Sebab tu di Kuala Lumpur ada satu masjid ni, saya pun tak ingat masjid mana, tapi orang cerita dekat Kuala Lumpur ada imam masjid ni, dia sembahyang cepat sangat. Dia kira rukuk tu cepat, dia nak cepat bangkit. Akhirnya ejekit tak puas hati, dia bayar lebih kat imam. Lepas rasuah imam, bayar lebih elau dekat dia, elau rukuk. Elau semata-mata nak beritahu imam ni rukuk lama. Mungkin masjid lama pun boleh contohi lah. Bayar elau lebih sikit kata imam. Bagi dia rukuk lama. Ataupun mana-mana masjid, tuan-tuan duduk, masjid daerah kan, masjid mana Kamunting ke apa kan, cuba minta AJK, kumpul duit ramai-ramai sikit, kan, bayar kata imam, bagi imam tu rukuk lama. Supaya kita dosa kita diampunkan. Dapat pahala banyak sikit. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ini adalah salah satu di antara sunnah-sunnah Nabi SAW yang patut kita jaga. Baik. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi malam ni saya sebenarnya tak ada apa sangatlah nak bercerita dengan tuan-tuan, sekadar beberapa nasihat. Cuma saya sebelum kita mengakhiri tazkirah pada malam ini atau kuliah maghrib yang ringkas, saya ingin membacakan sebuah hadis Nabi SAW daripada sahabat yang bernama Abu Darda. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya ingat satu nasihat guru saya. Dia kata dalam dakwah ni yang paling utama ada 3. Dalam dakwah yang paling utama ada 3 dia kata. Yang pertama as-sidqun, kebenaran. Dalam nak mengajak orang, dalam nak berceramah ataupun menyampaikan Islam, dia mesti ada 3. Satu, yang pertama kebenaran. Karena Islam tak memerlukan kepalsuan untuk naik. Sahabat-sahabat Nabi tak pernah berbohong untuk menyampaikan Islam. Islam tak memerlukan pembohongan. Jadi dalam berdakwah, sampaikan apa yang benar. Yang kedua, di dalam dakwah apa yang diperlukan ialah istiqamah. Kita kena istiqamah. Walaupun sikit tetapi dawam berterusan. Dan yang ketiga ialah amal. Di dalam dakwah apa yang penting ialah kita beramal dengan apa yang kita sampaikan. Maka sebab itu para ulama menyebut pentingnya di dalam dakwah adalah kebenaran. Kita semak maklumat yang kita nak sampaikan. Kalau maklumat tak banyak, sampaikan sedikit. Ia lebih diberkati daripada sampai benda yang meleret-leret sampai pukul 10 pun tak habis, tapi semuanya dusta. Yang kedua adalah kita disunnahkan untuk istiqamah. Maknanya kita disampaikan walaupun sedikit tapi berterusan, istiqamah. Yang memerlukan kepada kesabaran yang tinggi dalam menyampaikan dakwah, istiqamah. Dan yang ketiga, apabila kita sampaikan dakwah adalah kita mesti melaksanakan apa yang kita ucapkan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka seseorang itu hanya mengajar apa yang dia mampu amalkan. Baik. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis daripada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata Abu Darda di dalam kitab Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Kabir. Di dalam kitab Mu'jam Al-Kabir di dalam bab Ad-Du'a, daripada riwayat Talq bin Habib radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Daripada riwayat Talq bin Habib. Talq bin Habib ini adalah seorang tabi'in. Seorang tabi'in yang masyhur yang meriwayatkan hadis daripada Abi Darda radhiyallahu ta'ala. Siapakah dia Abu Darda?
Beliau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda dinamakan Darda sebab dia ada anak perempuan yang bernama Darda. Darda tu bukan lelaki, perempuan. Maka dia ada anak sulung perempuan yang bernama Darda. Maka sebab itu orang panggil dia Abu Darda. Nama sebenar beliau ialah Uwaimir bin Amir bin Malik radhiyallahu ta'ala. Seorang lelaki daripada Ansar, daripada kabilah Al-Khazraj. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nabi SAW menyebut banyak hadis tentang kemuliaan Abu Darda. Disebutkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, sebaik-baik penunggang kuda, sebaik-baik penunggang kuda ialah Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Nabi kata sebaik-baik penunggang kuda ialah Uwaimir bin Amir bin Malik radhiyallahu ta'ala. Uwaimir namanya. Uwaimir bin Amir bin Malik, seorang lelaki yang mahir dalam menunggang kuda. Dia memang pakar. Maknanya kalau sukan polo tu dia mesti menang. Kalau ada orang. Kalau lawan kuda, naik kuda, dia mesti menang. Dia pandai. Kata Nabi SAW, diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Dia salah seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia pada tahun 32 Hijrah. Beliau meninggal di Syam. Dan sebelum kita baca hadis Nabi, saya nak sebut sikit kisah Abu Darda. Tak ramai orang tahu kisah dia. Sebab kisah dia unik. Sangat-sangat menarik bagi orang-orang yang meminati kisah-kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda radhiyallahu ta'ala, beliau ialah seorang sahabat Nabi yang termasuk di antara orang yang lambat masuk Islam di Madinah. Dia orang Madinah tetapi lambat masuk Islam. Pasal apa? Sebab dia antara orang yang berpegang teguh dengan agama nenek moyang dia untuk menyembah berhala. Walaupun majoriti penduduk Madinah dah masuk Islam, dia tak masuk Islam. Dia masih ketegak. Dia masih degil. Dia masih berpegang kepada agama nenek moyang. Ceritanya Abu Darda ni, dia hanya masuk Islam selepas peperangan Uhud. Lepas perang Uhud, lepas perang Badar. Dia hanya masuk Islam selepas peperangan Badar. Dan perang yang pertama dia sertai ialah peperangan Uhud. Dia perang Uhud baru dia join, first masuk Islam. Para ulama mengisahkan, menceritakan kisah bagaimana dia masuk Islam. Dia masuk Islam pada tahun kedua Hijrah, iaitu selepas berlakunya peperangan Badar. Ketika orang Islam menang dalam perang Badar, iaitu pada tahun kedua Hijrah, maknanya dah 2 tahun Nabi menguasai Madinah. Nabi dah berhijrah ke Madinah, dah 2 tahun Nabi memimpin Madinah. Abu Darda masih belum masuk Islam. Selepas perang Badar, ketika mana berlakunya perang Badar, Abu Darda dia tak pergi perang lah pasal dia bukan Islam. Dia duduk Madinah. Dia masih menyembah berhala dia. Dan dia seorang saudagar pakaian. Abu Darda atau nama dia Uwaimir bin Amir bin Malik, seorang saudagar pakaian dan seorang yang pandai berniaga di kalangan orang-orang Ansar. Ketika dia di Madinah, sebelum dia memeluk Islam, dia ada rumah yang besar. Dia saudagar yang kaya. Dalam rumah dia letak satu berhala di ruang tamu. Yang mana berhala dia letak dalam ruang tamu. Dan dia tempat dia duduk di ruang tamu tu ada berhala yang setiap hari sebelum dia keluar pergi kerja, dia akan puja berhala dia. Dan dia pakaikan berhala itu dengan pakaian yang paling mahal di tanah Arab. Jadi satu hari Abu Darda ni dia keluar macam biasa daripada rumah dia. Pada hari tersebut adalah hari tentera Islam pulang daripada Badar meraih kemenangan. Sebaik balik daripada perang Badar, sebagian orang Arab dia bising-bisinglah Nabi Muhammad menang dalam perang Badar. Abu Darda hanya mencemuh kemenangan tentera Islam sebab dia tak suka Islam. Sehinggalah dia bertemu dengan satu orang lelaki daripada Quraisy yang menjadi tawanan Nabi SAW. Dia kenal lelaki tu. Pasal lelaki tu adalah satu keluarga dengan Abdullah bin Rawahah. Siapa pula dah? Abdullah bin Rawahah ialah seorang sahabat Nabi yang merupakan rakan karib kepada Abdullah bin
takkan tarik kepada Abu Darda radhiyallahu taala. Maka bila nampak lelaki itu, Abu Darda pun pergi dekat kawan tu, dia tanya, macam mana hang boleh kalah dengan Muhammad? Bukankah jumlah kamu lagi ramai? Jumlah tentera Islam cuma 300 orang. Maka kata lelaki itu, macam mana kami tak kalah? Kami kalah kerana ada pertolongan-pertolongan gaib yang menewahkan pasukan tentera kami. Tentera-tentera berjubah putih yang menyertai pasukan Muhammad. Tak apalah. Lalu dia tanya, bagaimana dengan nasib kawan aku, Abdullah bin Rawahah? Adakah dia turut ditawan? Kata lagi itu, tidak. Abdullah bin Rawahah dah masuk Islam dan menyertai pasukan Nabi Muhammad. Maka bila dengar macam tu, dia pun balik ke rumah. Tapi dalam masa dia nak balik ke rumah tu, Abdullah bin Rawahah telah pergi ke rumah Abu Darda radhiyallahu taala dan dia bagi salam isteri Abu Darda yang bernama Ummu Darda. Sambut dia. Lalu isteri Abu Darda tanya kepada Abu Darda, kepada Abdullah bin Rawahah, apa tujuan kau datang? Dia kata, aku datang nak ziarah suami kamu Abu Darda. Isteri Abu Darda kata, masuklah. Duduk orang tamu, masuk. Maka dia isteri dia pun masuk ke belakang. Dia masuk ruang tamu, dia nampak ada berhala, dia ambil kapak, dia pecahkan berhala tersebut. Bila berhala tu pecah, dia cabut lagi. Abdullah bin Rawahah cabut lagi. Abu Darda bila dia sampai rumah, dia masuk dalam rumah dia terkejut. Berhala dia pecah. Dia panggil isteri dia pun terkejut tengok berhala tersebut. Isteri dia pun menangis. Isteri dia kata, yang ni tak ada ajar lain, mesti Abdullah bin Rawahah. Sebab dia masuk tadi, dia duduk depan ni. Maka Abu Darda dia jadi marah. Tapi sebab dia marah pun, Abdullah bin Rawahah tu kawan dia, kawan karib. Maka dalam perjalanan nak cari Abdullah bin Rawahah tu, hati dia makin marah, lama-lama makin tenang. Akhirnya bila dia nampak Abdullah bin Rawahah, sebelum dia sempat nak marah dekat Abdullah bin Rawahah, dia berfikir. Dia kata, kalau patung yang dia sembah selama ni berkuasa, nescaya patung itu akan dapat memelihara dirinya daripada Abdullah bin Rawahah. Maka bila dia jumpa Abdullah bin Rawahah, belum sempat dia nak marah Abdullah bin Rawahah tanya. Kamu datang ni nak masuk Islam ke kamu datang pasal patung kamu? Maka kata Abu Darda, aku datang nak memeluk Islam. Jadi Abdullah bin Rawahah kata, dia peluk saudara dia Abu Darda, lalu dia kata, mari jumpa Nabi SAW. Lalu kata Abdullah bin Rawahah dalam perjalanan nak jumpa Nabi itu, dia kata, sesungguhnya kalau patung kamu berkuasa, nescaya dia akan melindungi diri dia daripada dimusnahkan oleh aku. Maka jawab Abu Darda, benar, engkau berkata benar. Betul lah. Kalau patung tu mampu mempertahankan diri dia, nescaya dia akan lawan Abdullah bin Rawahah. Akhirnya Abdullah bin Rawahah bawa Abu Darda jumpa Nabi SAW. Maka dia pun masuk Islam. Pada tahun kedua Hijrah, selepas peperangan Badar. Dan selepas peristiwa tersebut, dia menyertai peperangan bersama dengan Nabi SAW dalam peperangan Uhud dan seluruh peperangan, sehinggalah Nabi SAW wafat. Dan dia hidup dengan sangat-sangat zuhud, meninggalkan kekayaan yang dia miliki semata-mata untuk beribadah di dalam Islam. Dan sejak daripada itu, Abu Darda radhiyallahu taala menjadi orang yang paling beragama. Sehingga kan disebut oleh para ulama tentang kisah Abu Darda. Dia seorang saudagar yang kaya sebelum Islam. Selepas dia memeluk Islam, dia menjadi miskin. Maka orang tanya kepada dia, adakah Islam menghalang kemiskinan? Ada seorang tabi'in yang bernama Talh bin Habib. Dia kata, kenapa kau tak torehkan berniaga? Adakah Islam ni duk promote miskin? Dia kata, tidak. Islam tidak menghalang kemiskinan. Ramai sahabat Nabi kaya berniaga. Cuma dia kata, apabila aku sibuk berniaga, aku tak mampu nak menjaga solat berjamaah. Maka menyebabkan aku upah penjaga masjid. Dia duk upah penjaga masjid, supaya kalau boleh, sebelum nak pergi azan, main panggil dia dulu. Ada tak tuan? Lepas ni tuan yang ada bisnes boleh bayar dekat muazzin juga. Suruh WhatsApp pun, peringatkan, suruh main masjid. Jadi Abu Darda ni sebelum dia buat berniaga, in order dia tak nak rugi sembahyang berjemaah tu, dia bayar dekat muazzin supaya muazzin sebelum pergi azan main panggil dia dulu. Penjaga masjid panggil dia dulu.
Tapi dia kata lama-kelamaan dia tetap tak dapat nak elak dengan pelanggan-pelanggan yang ramai. Akhirnya dia tutup kedai dia. Dia pindah duduk dekat masjid supaya dia boleh memberikan fokus kepada agama. Maka kata dia satu hari pun tak berlalu dan dia tak pernah pun menyesal atas keputusan dia. Sebab dia lebih menyukai akhirat, lebih menyukai ibadat daripada harta dunia. Kemudian cerita pasal zuhud Abu Darda ni tuan-tuan. Di dalam kitab Siyar A'lam Nubala ada mengisahkan tentang satu hari ada sekumpulan tetamu-tetamu muhajirin bermalam di rumah Abu Darda. Dan Abu Darda ni dia pun kenal satu orang kaya sebelum ni. Bila dia bermalam di rumah dia, tiba-tiba malam tu sejuk. Walaupun Abu Darda dah bagi makan apa semua, dah bagi tidur, tempat tidur pun, tapi dia pun rasa sejuk. Maka kata salah seorang di antara mereka, mari kita minta selimut kepada Abu Darda. Minta selimut sejuk. Kata orang yang lain, jangan susahkan tuan rumah kita. Tapi yang lain kata, dia orang kaya, dia mampu. Abu Darda ni semua orang kenal kaya. Kalau boleh kita minta selimut, apa salahnya kita sejuk? Maka kata satu orang yang lain, pergi tanya dia. Maka dia pun ketuk pintu Abu Darda, pintu bilik dia lah. Dia pun kata, sesungguhnya kami kesejukan, adakah tuan memiliki selimut? Maka ketika Abu Darda buka pintu, alangkah terkejutnya dia pun, Abu Darda tak nak pakaian. Dia tak nak baju pun. Dia punya kain pakaian ni semua dia dah bagi dekat tetamu. Dia tu sendiri tak ada pakaian. Dia kesejukan. Isteri dia hanya pakai pakaian nipis yang hanya cukup untuk menutup badan, mana tutup aurat. Dua lelaki bini kesejukan dalam bilik dia. Dia ternampaklah. Lalu dia kata, bukankah tuan satu orang yang kaya? Kenapa tuan sendiri tak ada pakaian? Maka jawab Abu Darda, sebenarnya kami lelaki bini ada rumah lain. Kata Abu Darda, kami lelaki bini ada rumah lain. Setiap kali kami ada duit, kami belanjakan duit kami untuk kegunaan rumah kami kat tempat lain, kat kampung lain. Kata Abu Darda, kami ada rumah satu lagi di satu kampung. Kami ada satu rumah di satu kampung. Setiap kali kami ada rezeki, kami akan belanjakan rezeki kami untuk simpanan di kampung tersebut. Kami kirimkan ke kampung itu. Supaya bila kami berpindah dari sini, kami pergi ke kampung yang menjadi tujuan kami dah ada semua kelengkapan di sana. Mula-mula lelaki itu tak faham. Ditanya kampung kat mana? Kampung kat mana? Kampung Boyan. Jawab Abu Darda, kampung itu sangat jauh. Ditanyalah kampung mana? Kampung kat Arab, kampung kat Madinah ke, kampung kat mana? Jawab Abu Darda, kampung itu sangat jauh. Perjalanannya sangat sulit. Dan hanya dengan takwa barulah dapat sampai kepadanya. Oh, faham. Kampung akhirat. Baru dia faham. Abu Darda ni ada duit dia belanjakan kepada akhirat untuk simpanan dia masa depan. Maka dekat dunia ni dia hanya ada sikit dia barang. Jadi dia kata semua barang-barang dia habis dia jual lah. Tinggal ada ni supaya semuanya tak akan menyusahkan dia, supaya bila dia meninggal dia boleh pergi ke kampung akhirat, semua kelengkapan sudah tersedia. Itu kata Abu Darda radhiyallahu taala. Jadi itu kisah-kisah, banyak lagi kisah-kisah Abu Darda radhiyallahu taala, kisah-kisah yang menarik yang membuatkan hati kita berfikir bahawa sesungguhnya para sahabat Nabi mereka telah melalui jalan yang lebih baik dari jalan yang dilalui oleh kita semua. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Abu Darda ni dia ada anak perempuan nama Darda. Ketika mana Abu Darda duduk di Damsyik, duduk di Syam, di Syria. Dia meninggal di Damsyik pada tahun 32 Hijrah. Ketika dia duduk di Syam, Gubernur Syam ketika itu ialah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Muawiyah ketika zaman Sayyidina Umar dia menjadi gubernur di Syam. Dia pernah meminang anak perempuan Abu Darda yang bernama Darda untuk jadi menantu kepada Yazid bin Muawiyah. Tetapi Abu Darda tolak pinangan Muawiyah. Dia kata, aku tak mau anak aku duduk dalam istana. Aku tak mau anak aku menjadi isteri kepada anak gubernur. Sebaliknya aku ingin anak aku hidup sebagai orang biasa. Maka dia kahwinkan anak perempuan dia dengan orang miskin yang mengembala kambing. Mana ada bapak ni tu?
cari gembala kambing nak kahwinkan anak dia. Jadi Abu Darda dikahwinkan anak dia dengan penggembala kambing. Dia tolak pinangan gubernur Syam yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Satu hari Sayyidina Umar pernah masuk rumah Abi Darda. Dia masuk waktu malam dalam keadaan tidak ada lampu. Tak ada lampu. Lekeh-lekeh rumah para sahabat Nabi bila waktu malam ada lampu. Rumah Abu Darda tak ada menyala lampu. Kata Umar, wahai Abu Darda, macam mana kita nak sembang gelap? Kata Abu Darda, wahai Amirul Mukminin, bukankah dalam kubur lebih gelap dari ini? Zuhud, Sayyidina Umar ni ada lampu. Abu Darda ni rumah dia tak ada lampu. Sayyidina Umar kata macam mana nak sembang ni? Dia kata sembanglah dalam kubur nanti gelap. Lalu Sayyidina Umar meraba-raba rumah dia, tak jumpa apa-apa. Tak jumpa apa, kosong, licin. Maka kata Sayyidina Umar, wahai Abu Darda, tidakkah engkau mahu kalau aku kirimkan wang sebagai belanja untuk engkau? Sebab Abu Darda ni ditugaskan oleh Sayyidina Umar mula-mula untuk menjadi gubernur di Syam, menggantikan tempat Muawiyah. Tapi Abu Darda tak mau, dia tolak jawatan. Lalu Sayyidina Umar paksa dia jadi gubernur, dia tak mau. Akhirnya Abu Darda kata, kalau kamu nak bagi jawatan juga, bagi aku jadi guru Al-Quran. Suruh aku mengajar Al-Quran di Syam. Maka Sayyidina Umar upah Abu Darda untuk jadi guru Al-Quran di Syam. Yang mana gaji Abu Darda, Sayyidina Umar tetapkan sebulan beberapa dinar. Tetapi Abu Darda hanya mengambil 15 atau 20 dirham. Kiranya dia ambil gaji dia sekadar cukup makan. Dan itu pun dia sedekah. Dia tak ambil gaji yang dia ambil diperuntukkan. Jadi bila Sayyidina Umar nak bagi bantuan dekat dia, dia tak mau. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, kalau kau boleh bantu akhirat aku, silakan. Setakat bagi duit aku tak mau. Tapi kalau boleh bagi aku bantuan supaya aku dapat keampunan Allah, boleh bagi aku bebas daripada api neraka, kalau boleh bagi aku bebas dari azab kubur, maka silakan. Sayyidina Umar dia tak boleh buat apa. Dengan Abu Darda dia tak boleh buat apa. Inilah Uwaimir bin Amir bin Malik radhiyallahu taala. Dan kisah dia meninggal pada tahun 32 Hijrah sangat menyayat hati. Disebut oleh para ulama tentang kematian Abu Darda. Ketika mana dia nak meninggal dunia, maka dia berpesan kepada orang-orang di sekelilingnya, jangan berbicara dunia. Siapa-siapa nak mai jumpa aku, jangan tanya benda dunia. Orang tanya, kan sihat ke tidak? Dia kata jangan. Sebaliknya, ajarkan aku kalimah thayyibah, la ilaha illallah. Siapa-siapa mai jumpa dia sebut, ajarkan aku kalimah la ilaha illallah. Sehinggalah kalimah terakhir dia meninggal dalam keadaan duk suruh orang ajak dan mengucap la ilaha illallah. Dia mati dalam keadaan menyebut ajarkan aku la ilaha illallah, dia meninggal. Itulah Abu Darda radhiyallahu taala. Baik. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani, di dalam riwayat daripada Talq bin Habib ialah seorang tabi'in, bahawa satu hari ketika Abu Darda duduk dalam masjid, lalu orang datang kepada Abu Darda memberitahu Abu Darda bahawa kawasan rumah dia terbakar. Dan orang berkata, rumah engkau sudah dijamah oleh api. Abu Darda menafikan, dia kata tak mungkin. Kemudian datang satu orang lagi masuk masjid. Kata Talq bin Habib, ada orang yang kedua masuk masjid dan berkata kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, rumah kamu dibakar oleh api. Semua rumah kena bakar. Kata Abu Darda, tak mungkin. Masuk orang ketiga dalam masjid, kata kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, fa inna baitaka, sesungguhnya rumah kamu telah dijamah oleh api. Kata Abu Darda, buat kali yang ketiga tidak mungkin. Kerana sesungguhnya aku telah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa siapa yang membaca kalimah ini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil karim, ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah
min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhizu bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Kata Abu Darda, aku telah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang sesiapa yang membaca doa ini pada setiap pagi dan pada setiap petang, nescaya dia tidak akan ditimpa musibah selama-lamanya. Sekiranya dia membaca pada waktu pagi, maka dia tidak akan ditimpa musibah sehingga waktu petang. Dan sekiranya dia membaca pada waktu petang, dia tidak akan ditimpa musibah sehinggalah pada waktu pagi. Maka setelah Abu Darda menyebutkan hal yang demikian, tak lama selepas itu datang orang yang keempat, kata Talib bin Habib. Datang orang yang keempat masuk masjid, lalu beritahu kepada orang ramai, semua rumah yang ada dalam perkampungan itu terbakar kecuali sebuah rumah, iaitu rumah Abu Darda radhiyallahu taala. Rumah dia dekat tengah-tengah tapi tak terbakar. Rumah kanan terbakar, kiri dah terbakar, depan belakang semua bakar, rumah dia tak terbakar. Pelik. Rumah dia tak kena api, rumah dia api proof, fire proof. Rumah dia tak kena bakar. Kata Abu Darda, Allah pasti tidak akan menyalahi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya pergantungan Abu Darda tawakal kepada Allah berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yakin Allah tidak akan menimpakan musibah kepada rumahnya. Orang beritahu pun dia tak percaya. Dia kata tak mungkin. Sampai 4 orang. Akhirnya orang yang keempat memberitahu rumah Abu Darda terselamat daripada api. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikianlah tawakal dan iman yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala, bahawa beliau membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan aku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Alaika tawakkaltu, kepada Engkaulah aku bertawakal, wa anta rabbi arsyil azim, dan Engkaulah Tuhan aras yang mulia. Masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Segala sesuatu itu adalah menurut kehendak Allah, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidaklah akan berlaku. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan sesungguhnya dia menyebut kalimah hauqalah, yang tidak ada daya dan tidak ada upaya selain daripada Allah yang Maha Agung. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya aku mengetahui bahawa Allah berkuasa atas sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah Maha menguasai ilmu atas sesuatu. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku memohon perlindungan Engkau daripada kejahatan diriku sendiri. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhizu bi nasiyatiha. Dan aku memohon perlindungan Engkau ya Allah daripada kejahatan binatang-binatang dan makhluk-makhluk yang melata, yang Engkau menguasai mereka. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Sesungguhnya Tuhan aku memerintahkan kami untuk berada di atas jalan yang lurus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan sanad yang sahih, bahawa sesungguhnya barang siapa yang membaca doa ini waktu pagi dan waktu petang, maka Allah akan memeliharanya daripada musibah. Dan doa yang sama daripada Abu Darda, dan riwayat yang sama daripada Abu Darda dengan doa yang satu lagi, iaitu satu hari orang bertanya kepada Abu Darda, bagaimana engkau wahai Abu Darda, kami melihat engkau tidak menghadapi masalah dan dugaan. Maksudnya Abu Darda satu hari orang tanya dia, macam mana engkau boleh yakin, confident, setiap hari kau rasa engkau tak diganggu oleh berbagai musibah, boleh beribadat dengan senang. Dia kata sesungguhnya aku berdoa kepada Allah dan aku meyakini doaku diterima oleh Allah. Maknanya dia orang yang kuat tawakal dan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebelum kita mengakhiri kuliah malam ini, kita sebut marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita dan memperbaiki tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam keadaan zaman ekonomi yang mendesak, di dalam keadaan zaman minyak makin naik. Jangan risau tuan-tuan, minyak naik sekejap ya. Bila jalan kereta nanti dia turun balik. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi SAW telah berpesan kepada kita berada di dalam zaman ayyamus sabr, hari-hari kesabaran, yang mana orang-orang yang bersabar dalam zaman ini Allah akan menganugerahkan pahala yang banyak. Dan marilah kita saling bantu-membantu sesama muslim, dan janganlah menjadikan alasan
kekurangan wang dan alasan terbesarnya ekonomi untuk kita bersikap penting diri dan melupakan nasib saudara-saudari umat Islam yang memerlukan bantuan daripada kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.